Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Al-Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. 21 nyawa melayang hanya dalam masa beberapa minit. Pelaku Salvador Ramos, 18 tahun, menembak mati 19 murid dan 2 guru di sekolah rendah Rob di kota Uvalde, Texas, Amerika Syarikat. Pada minggu lalu sangat merobek hati warga dunia. Ditambah tidak sampai seminggu kes berkenaan, satu lagi insiden tembakan rambang berlaku di negeri Oklahoma menyebabkan 4 terbunuh. Walaupun beribu-ribu kes seumpamanya dilaporkan berlaku di Amerika Syarikat, namun mengapa ia seperti tiada penyelesaian? Berita Ramos yang baru berusia 18 tahun namun memiliki senjata miliknya sendiri secara sah membuatkan banyak pihak meragui undang-undang di Amerika Syarikat. Negara maju namun semakin takut dikunjungi pelancong hatta rakyatnya sendiri, mengundang persoalan tahap keselamatan di negara Uncle Sam itu. Pihak berkuasa melaporkan kes pembunuhan akibat senjata api pada 2020 mencatatkan 19,350 kes, iaitu peningkatan 35% berbanding 2019. Perkara itu hanya berlaku dalam tempoh setahun. Bayangkan, adakah kebenaran secara mudah pemilikan senjata menjadikan tiket rakyatnya melakukan episod pembunuhan secara beramai-ramai tanpa rasa bersalah? Mana tidaknya membeli senjata seperti semudah membeli barang keperluan lain. Hanya perlu pergi ke kedai, memesan, membayar dan kemudian berlalu pergi. Ada yang lebih mudah, membuat pesanan dalam talian dan dapat barangan seperti biasa. Sedangkan di banyak negara, pemilikan senjata api tidak boleh sewenang-wenangnya hingga ada yang berdepan tindakan tegas jika memiliki tanpa sebab ataupun bukan pihak berkuasa. Baik, masalah besar yang dihadapi Amerika Syarikat ketika ini adalah untuk mengetatkan undang-undang pemilikan senjata api. Jika Australia, United Kingdom serta New Zealand berjaya lakukan selepas kes tembakan rambang di negara masing-masing dan terbaru usaha Kanada. Namun adakah Amerika mampu melakukannya? We need to ban assault weapons and high-capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21. Strengthen background checks. Enact safe storage law and red flag laws. Repeal the immunity that protects gun manufacturers from liability. Address the mental health crisis, deepening the trauma of gun violence and as a consequence of that violence. Walaupun Biden dalam ucapannya berkata tidak mahu lagi mengecewakan rakyat Amerika Syarikat, namun langkahnya merayu ahli Kongres untuk meluluskan rang undang-undang pemilikan senjata yang lebih ketat seperti mencurah air ke daun keladi. Sehingga kini, sebahagian besar anggota Parti Republikan menolak pelaksanaan undang-undang berkenaan walaupun Biden mengulangi rayuannya. Bagi mereka, tembakan rambang merupakan masalah mental penyerang dan bukan berpunca daripada pasaran dan pemilikan senjata api yang tidak terkawal di negara itu. Setiap kali tragedi tembakan rambang berlaku, setiap kali itulah rakyat Amerika mendesak pemimpin mereka bertindak. Dan pemimpin pula hanya mampu mendesak Kongres memperketat undang-undang pemilikan dan kawalan senjata. Namun selepas berbulan sesuatu insiden berlaku, suara rakyat mula menjadi sepi. Dan apa yang terjadi hanya menanti tragedi seterusnya. Acap kali berlaku insiden itu, aktivis akan mengadakan demonstrasi menuntut langkah segera kerajaan. Bagaimanapun sehingga kini, mereka hanya mampu mengutuk dan melaungkan tetapi tiada tindakan. Walaupun mengatakan mereka mungkin menjadi mangsa seterusnya, selain di tempat awam, sekolah kini menjadi kawasan paling ditakuti dan bukannya disukai kanak-kanak. Ini kerana golongan itu mula mempersoal adakah mereka akan hidup pada esok hari jika ke sekolah. Ia bukan sahaja menjadi ketakutan kepada pelajar, malah guru dan ibu bapa turut berfikiran sama. Dan perkara itu hanya berlaku di Amerika Syarikat. Cuba bayangkan, pemilikan senjata api oleh rakyatnya melebihi apa yang ada pada tentera di seluruh dunia.
Persoalannya, adakah mampu pemimpin mereka mengubah kebiasaan itu yang dilindungi undang-undang sejak ratusan tahun lamanya? Alhamdulillah bertemu kembali. Masih mengenai senjata api di Amerika Syarikat, geostrategis Azmi Hassan berkata dalam tempoh ratusan tahun memiliki senjata merupakan satu perkara normal buat rakyatnya. Jadi adakah Presiden ke-46 Joe Biden mampu mengubah undang-undang serta norma rakyatnya sendiri, sedangkan banyak presiden sebelum ini gagal melakukannya? Ini pandangan beliau. Amerika Syarikat, saya rasa tak mungkin kerana kalau kita tinjau daripada Clinton, Bush, kemudian Presiden Barack Obama dan kini Presiden Biden, masing-masing menagih simpati, masing-masing cuba memulas tangan Kongres, tetapi bukan saja ahli Kongres Republikan yang dikatakan berat hati untuk mengetatkan pemilikan senjata api, tetapi juga daripada Demokrat. Jadi masalah ini besar kemungkinan besarnya adalah daripada ahli Kongres Republikan yang begitu rapat dengan NRA, iaitu Persatuan National Rifle Association, tetapi juga ahli Demokrat. Itu yang dikatakan berat hati juga. Jadi bagi saya sukar bagi Presiden Biden untuk mengetatkan lagi pemilikan senjata api di Amerika Syarikat. Ditanya adakah lambakan insiden tembakan rambang menyebabkan Amerika Syarikat bakal menjadi negara yang amat ditakuti untuk dikunjungi, ekoran bimbang nyawa melayang tanpa melakukan kesalahan. Kalau nak dikatakan bahaya ataupun tidak bagi kita berada di Amerika Syarikat, sememangnya dikatakan risiko itu tetap ada. Tapi masalahnya adalah Amerika Syarikat itu terlampau besar. Bila berlaku satu tembakan rambang itu, ianya tidak dirasai seperti di negara-negara lain. Dan kita kena fahami dikatakan budaya Amerika Syarikat itu daripada dulu lagi, pemilikan senjata api itu adalah sebahagian daripada norma hidup mereka. Jadi ini adalah hakikatnya. Kita berada di luar melihatnya sebagai sesuatu yang pelik. Tetapi itu hakikatnya di Amerika Syarikat. Kerana apa yang berlaku di Texas sebelum ini tidak akan dirasai di negeri-negeri lain. Walaupun ada timbul perasaan takut itu, tetapi oleh kerana dah terlampau biasa perkara ini berlaku, kemungkinan mereka merasa lali tentang apa yang menimpa diri mereka sendiri ataupun rakyat Amerika itu. 18 tahun tidak boleh meminum alkohol namun boleh memiliki senjata. Bila difikir adalah tidak logik, tetapi itulah yang berlaku di Amerika Syarikat. Apabila rakyat berlindung di sebalik hak individu di bawah perlembagaan negaranya sendiri sejak beratus tahun dahulu, tetapi tidak memikirkan kesan dan daruratnya. Belum pun reda tembakan rambang di Texas dan Oklahoma, Amerika dikejutkan lagi dengan satu lagi insiden sama yang berlaku semalam. 3 maut dan 12 cedera selepas suspek menembak ke arah orang ramai di Jalan Philadelphia. Melihat kepada situasi ini, benarlah rakyat hanya menanti episod tembakan seterusnya. Joe Biden dilihat bakal berdepan tembok besar untuk mengetatkan undang-undang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya sendiri. Dan rakyatnya juga perlu terima hakikat norma ratusan tahun itu perlu mereka hadap. Baik, sekian Global Hijrah minggu ini. Saksikan Global Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.